النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير ya karim. Amma ba'du. Pertama-tama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita di malam ni. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan untuk kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan pengajian kita di malam ni balasan pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita berdapat bawa bekal dalam kehidupan kita dalam seharian, dan mudah-mudahan juga pahala dan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita akan bawa kelak kepada alam akhirat, dan di sana nanti kita akan dapat merasai nikmat-nikmat daripada janjian-janjian Allah Subhanahu wa taala yang mana kita duduk dalam majlis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat sana. Berhubung dengan pengajian kita setiap minggu kisah para anbiya, telah masuk kita kepada ayat yang ke-67 dalam pengajian kita dalam surah Yusuf. Apabila kita memahami kisah Nabi Yusuf ini adalah satu kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala pamerkan, ceritakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ambil iktibar daripada kehidupan yang dijalani oleh Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, begitu juga kepada ayah dia iaitu Yaqub dengan keempat-empat isteri dia. Satunya Rohil, lepas tu yang keduanya Lia, dan Rohil dan Lia mempunyai Khodeh, dan Khodeh ini juga telah dibebaskan dan dikahwinkan dengan Nabi Yaqub. Bermakna kata Nabi Yaqub mempunyai 4 orang anak. Daripada 4 orang anak inilah lahirnya daripada Lia 6 orang, lahir daripada Rohil 2 orang, dan 2 orang daripada hamba dia tu tadi lahirlah 4 orang, 2 orang, jadilah 12 orang. Tetapi bila mana kita menjalani cerita ni tadi, kisah bagaimana Yaqub dengan isteri-isteri, orang banyak bini, banyak isteri, bagaimana cara untuk melayani isteri. Ada isteri yang berperangai baik, ada isteri yang berperangai yang tak baik, radap ataupun kedudukan dia rendah, seperti tak ni, iaitu jadi Khodeh. Walaupun begitu, tapi kasih sayang yang dijalan ataupun yang diberikan oleh Nabi Yaqub kepada isteri-isteri itu tadi kesamaan. Walaupun ada terdetik ataupun tersemat dalam hati Yaqub yang kita belajar dulu, iaitu Nabi Yaqub dia kasih rindu ataupun kasih sayang tu dia bersangatan kepada Rohil, kerana Rohil iaitu isteri pada Nabi Yaqub yang tersangat jangok daripada Lia tu tadi. Daripada Rohil inilah lahirnya Yusuf dan Bunyamin. Kemudian apabila kita dapat cerita ni tadi bagaimana Yusuf dengan orang panggil bapa tiri, mak tiri, bagaimana cara hidup untuk kita menjalani. Bagi kita, kalaulah kita sebagai seorang anak angkat, anak pelihara, begitulah juga orang yang panggil sebagai ayah angkat, mak angkat, bagaimana cara
Begitulah juga kepada adik-beradik yang ramai mak lain. Ayah tula tapi mak lain-lain, ibu lain-lain. Bagaimana hubungan kita sesama adik-beradik. Jadi begitulah juga kisah-kisah yang selanjutnya yang mana Allah SWT pamerkan bagaimana kita walaupun umat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berjauhan dengan Nabi Yusuf ni tadi, tapi Allah SWT suruh kita ambil iktibar pengajaran daripada Al-Quran dalam surah Yusuf ni tadi. Dan kita sambung apabila kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam telah didatangi oleh adik-beradik dia apabila dia telah menjadi menteri besar dalam Mesir, kemudian dia telah mentadbir segala kekayaan dalam Mesir, dan apabila dia telah menguruskan segala tanam-tanamai daripada cocok tanah orang-orang Mesir tadi sampai bawa bekal boleh tahan, boleh kekal selama 7 tahun. Bila sampai kata 7 tahun, tahun yang pertama tu kurang orang mari, tak ramai yang mari. Tapi masuk tahun yang kedua, maka berbondong-bondonglah orang mari kepada Mesir untuk minta bantuan makanan. Maka disitulah juga daripada Palestin, Kanaan, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf telah datang 10 orang kepada Nabi Yusuf. Dan di situ mereka telah menyatakan bahawa mereka adalah anak Nabi, dan seorang daripada mereka itu tadi telah tak ada. Maka bila Yusuf alaihissalam dapat berita tu, maka Yusuf telah faham bahawa mereka ni adalah adik-beradik kepada Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam telah buat hantar balik bekalan ataupun pertukaran untuk mendapatkan makanan itu tadi. Hantar balik, susukkan semula dalam guni, dalam bekal yang mana mereka bawa balik gandum tu tadi, masukkan dalam bekas tu semula. Bila sampai kepada tempat kediaman mereka di Palestin sana, maka bila buka, situlah Yakub pun nampak, dan mereka sendiri pun kata bahawa kata kebaikan yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan, Menteri pada pentadbiran Mesir itu tadi baik sangat sampai hantar balik. Maka bagi Nabi Yakub tu tak song patut pertukaran ni akan dihantar balik, mestilah hantar semula kepada Mesir, kerana ambil makanan dengan percuma, dengan tak diberi. Sebaliknya sebenarnya kena buat pertukaran. Tapi kenapa boleh dapat free ni tadi? Nabi Yakub orang panggil orang yang mukhlis, orang yang bersih dari segi segala-galanya. Maka dalam syariat juga bersih tak sih, tambah, maka kena hantar balik. Tapi dalam cerita tu waktu Yusuf alaihissalam telah bertanyakan kepada 10 orang yang datang mula-mula tu, iaitu kerana mereka telah berjanji bahawa kata ada seorang lagi adik, iaitu yang bersama dengan Nabi Yakub, kerana Nabi Yakub tak mau ataupun tak sah untuk meninggalkan Nabi Yakub seorang. Jadi yang seorang tu iaitu Bunyamin tak boleh dibawa pergi. Tapi Yusuf bagi tahu bila mana Yusuf alaihissalam telah mengetahui bahawa kata mereka ni adalah adik-beradik, dan seorang lagi yang tinggal bersama Nabi Yakub itu iaitu adik kandung dia sendiri, satu mak. Jadi dia ingin melihat, rindu, maka dia telah buat iaitu kenalah mereka bawa mari semula. Mari sekali lagi, tapi kena bawa mari Bunyamin. Kalau tak bawa mari, tak si bagilah makanan. Makanan ni tak si beri dah kepada adik-beradik ni dia tadi. Kerana adik-beradik dia tak tahu kata dia Nabi Yusuf ni adik dia. Tapi kerana dalam ketaktahuan tu tadi, maka Yusuf bagi tahu, kalau mu tak bawa mari seorang lagi adikmu tadi, kami negeri Mesir tak akan bagi mu makan lagi. Dengan itulah maka dayalah adik-beradik kepada Yakub. Akhirnya Yakub mengizinkan juga 10 orang ni bawa Bunyamin pergi
dengan dia menyerahkan diri tawakalnya Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalam percakapannya, kerana terdahulu iaitu kisah Nabi Yusuf begitu juga telah dibagi oleh adik-beradik dia tadi, akhirnya hilang, tak tahu ke mana. Tapi dalam ilmu Nabi Yakub, Allah Subhanahu Wa Taala hantar wahyu, faham bahawa kata Yusuf masih hidup. Situ ceritanya yang sikit sebanyak hari ni kita hubung lagi. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' innal hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan berkatalah lagi, iaitu Nabi Yakub pesan kepada anak-anak dia ni tadi. Qala ya bunayya, berkatalah Yakub, wahai anak-anakku. Anak-anak dia ramai deh. Jadi 10 orang ni tadi dia royaklah, anak-anakku, janganlah kamu masuk kepada bandar Mesir daripada sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang soda tu, mu jangan masuk, tetapi masuklah daripada beberapa buah pintu yang lain. Riwayat dalam kitab tafsir yang lain, seperti Ibnu Katsir bagi tahu kata Mesir ketika Nabi Yusuf ni tadi, iaitu ada lorong, panggil pintu besar untuk masuk kepada Mesir. 6 pintu besar untuk masuk Mesir. Kalau kita kata sekarang ni, kita tengok dalam Makkah, kita nak masuk dalam Makkah, maka orang panggil ada miqat. Miqat makan, orang panggil tempat masuk. Ada kata masuk daripada Hajar Aswad, ada masuk daripada Yaman, ada masuk daripada Iraq. 4 bucu Kaabah tu iaitu tempat masuk. Disitulah niat. Jadi bagi sekarang ni, kalau yang dulu iaitu di Mesir tu ada 6 pintu besar daripada negara luar nak masuk dalam Mesir. Maka si Nabi Yakub ni tadi telah pesan kepada anak dia, jangan masuk dalam satu pintu, tapi masuklah berlainan pintu, pecek, berasingan, pecek. Jadi kita faham, dan dulunya iaitu mari juga puan ni, iaitu 10 orang ni mari tu dengan masuk satu pintu tu lah, masuk dalam satu pintu. Kerana apa? Kerana mereka ni tadi tidak ada berkecek lagi dengan Nabi Yusuf, tak ada berbual, ada cerita dengan Yusuf. Tapi belakang ni Yakub tahu. Ada sebalik daripada cerita yang mana kali kedua ni tadi ada sebut Bunyamin ni tadi, Raja Mesir ni tadi, iaitu Nabi Yusuf nak jumpa dengan Bunyamin ni, mesti ada kisah, ada cerita ni tadi. Bila ada cerita, maka Nabi Yakub buat cerita, iaitu plan supaya anak-anak dia masuk pada pintu yang berlainan. Ulama tafsir bagi tahu kata kenapa buat lagu tu. Sebab yang pertamanya iaitu Yakub dia anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah kahwin dengan Sarah. Ingat tak lagi? Sarah adalah perempuan di antara 5 orang perempuan yang paling cantik dalam dunia, dari dulu sampai sekarang dan akhir sampai hari kiamat. Jadi dia kahwin dengan Sarah jangok. Kahwin dengan Sarah, tubiklah Yakub. Ishak, lepas tu tubik Ishak pula anak dia Yakub. Jadi Ishak ni jangok tak? Jangoklah pasal ayah dia jangok, mak dia jangok, lawa. Maka Ishak jangok. Ishak ni pula kahwin pula dengan isteri dia pula, maka isteri dia pastilah yang jangok. Dia anak orang kedebel, anak Nabi, anak Rasul, maka kahwin dengan orang panggil orang pisik jugalah jangok. Maka lahirlah Yakub.
Yakub pula tengok siapa? Rohil. Rohil ni dia ni ada panggil anak pada pak menakir dia. Maka tengok Rohil dengan Lia, maka Rohil lebih jangok, maka dia kahwin dengan Rohil. Maka tubiklah Yusuf, pastilah Yusuf jangok. Lepas tu yang lain, yang lain pun jangok juga. Handsome pasal dia orang lelaki ni deh. Handsome belakang lah. Jangok-jangok belakang lah. Maka bila jangok-jangok belakang, mari kepada satu pintu ni. Lepas tu ulama kata bagi tahu lagi, iaitu kerana mereka ni adalah ahli tauhid. Nabi Ibrahim ahli tauhid, Nabi Ishaq ahli tauhid, Nabi Yakub pun ahli tauhid. Apa tauhid? Iaitu mengesahkan Allah. Bila kata mengesahkan Allah, fahamlah kita, mereka ni tadi berpakaian tak serupa dengan orang lain. Kita ni orang Islam, ada dia suruh kita menyerupai pakaian orang bukan Islam. Dah, tak boleh. Macam Nabi sendiri, orang Yahudi sisir rambut sebelah kanan, maka Nabi usaha supaya sebelah kiri. Pakaian begitu juga. Jangan ada serupa dengan orang bukan Islam. Jadi orang tauhid ni tadi pakaian dia berbeza lah. Bila berbeza pula, dia adik-beradik. Bila kata orang adik-beradik ni, nak gimana? Biasanya berpakaian serupa. Serupa. Jadi pakaian dia meh-meh serupa. Masuk dalam Mesir, orang yang bukan bertuhankan Allah Ta'ala, maka takutlah berderek mari 10 orang pakai kelih. Pia mari ni, baju serupa, tuai pula jangok-jangok, pakai kelih. Maka bila kelih ni tadi, Nabi Yakub pesan, kerana apa? Kerananya dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis pun ada bagi tahu, kerana mata manusia ni, mata kita ni, dia ada bawa penyakit uyun. Apa penyakit uyun? Kalau kita beli barang, sebab itu orang Yahudi, orang bukan Islam, dia plan. Kita tengok sekarang, jabir kita beli barang, kenapa jabir dia jernih? Tak serupa dulu, zaman dulu. Dulu jabir hitam, ada jabir teka-teka, jabir kuning, jabir merah, ada juga jabir biru. Dululah. Lah ni kenapa jadi jernih? Lepas tu kalau kata roti, jernih lagi. Kau cerak nampak, supaya tak ada bawa gapo, jernih nampak. Sebab apa tu? Sebab orang kafir dia kaji Quran. Dia kaji Quran, dia faham, dan ada hadis-hadis Nabi SAW supaya beringat, lari apa yang kita bawa, apa yang dalam diri kita sendiri. Mata manusia ni dia beracun. Uyun orang panggil, penyakit yang mari pada mata kita ni. Tengok mata orang, mata kita tengok kepada satu benda. Contoh kata kita beli apa? Beli roti. Roti kata sendiri demo pula. Beli apa? Daging. Kita beli daging, bor dalam bekas. Bor dalam bekas. Bila kata bor dalam bekas, orang tak nampak, maka tidak ada penyakit di situ. Tapi bila mana orang nampak, kita beli tu tadi orang nampak, kita bibit ke apa apatah lagi sekarang ni dengan kata jabir beg plastik kita tu jernih, orang nampak kita beli apa. Setengah-setengah orang dia tak serupa kita boleh beli barang. Ada orang dia nak beli, duit tak ada. Tu ada orang teridam-idam nak makan benda tu, tapi tak ada duit nak beli, maka dia kelih tengok. Tengok dia tadi tu membawa racun kepada apa yang kita bawa tu tadi, menyebabkan benda yang kita bawa tu ada penyakit uyun. Maka bila kita makan, maka datanglah sakit dalam diri kita. Hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat, dia bersama dengan Nabi SAW. Bila bersama dengan Nabi SAW, Nabi SAW pergi kepada satu telaga, dan apabila sampai kepada telaga, sahabat seorang tadi tu telah buka baju dia. Dia buka baju, maka ada seorang sahabat lagi, Zaid. Dia tengok kepada badan sahabat yang sore tu, iaitu dia sahabat dia putih, jangok, kulit dia dimolek. Tengok tu tadi, molek, puji lagi. Lepas tu ni mandi. Lepas mandi tu sudah, bila sudah bersama dengan Nabi SAW,
berpisah. Esoknya, lusanya, tulatnya beberapa hari, maka sahabat tadi, Zaid tadi tanya pada Nabi, mana dia? Sahabat yang bersama dengan Nabi, yang mandi, yang becak baju yang aku tengok hari tu. Maka Nabi dapat berita daripada orang lain pula, kata sahabatmu tu tadi sakit. Sakit. Bila Nabi SAW bagi tahu kata sakit, Nabi bagi tahu kata sahabat dia tadi tu kena penyakit uyun. Kena penyakit uyun, penyakit mata, sebab pandangan mata menyebabkan dia sakit. Lepas tu kalau pengajian ulama ni ada lebih kurang dalam 8 cara untuk penyembuhan orang yang sakit daripada pandangan mata manusia ni. Ada juga penyakit kita kelih ni tadi, sampai kepada barai yang orang bawa tadi jadi penyakit. Makan, kalau kita bawa barai tadi, kita makan tadi, kena penyakit. Sebab itu dalam orang-orang yang jaga, bila beli barang, pastikan barang tadi tu terbungkus, ada beg plastik sendiri ataupun ada kotak sendiri, jangan sampai orang nampak. Bila nampak tu buat penyakit, sebab daripada mata manusia ni boleh mendatangkan penyakit uyun orang panggil. Bila kata gitu, maka Yakub ni tadi telah panggillah anak-anak dia supaya masuk daripada pintu yang berlainan, kerana takut penyakit uyun daripada orang-orang Mesir ni masuk dalam tubuh mereka, bawa pada penyakit. Dan aku dengan nasihat ini, Yakub kata, nasihat aku ni tidaklah dapat menyelamatkan kamu daripada suatu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Yakub bagi tahu, aku bagi tahu mu ni, dengan cara mu masuk dengan Mesir ni tadi, dengan pintu berlainan, ini cara untuk penyelamat diri kamu daripada bahaya daripada masyarakat orang-orang di Mesir, ada nak buat jahat ke sebagainya. Dan setidak-tidaknya dengan pandangan mata orang ni tadi menyebabkan mu dapat penyakit nanti. Jadi masuklah berlainan dengan orang tak khabar. 2 orang, contoh kata satu pintu masuk 2 orang sana 2 orang sana ni, dengan orang tak ramai ni, orang tak tengok mana. Adapun berderet 10 orang ni, maka orang akan kelih. Maka Yakub kata, ini apa nasihat yang aku boleh sampaikan, tapi buatmu tak lepas dengan takdir. Walaupun dah buat lagu tu, kalau Tuhan dah takdir kenalah. Situ. Begitulah juga kita, apabila kita ni usaha ikhtiar bagai-bagai, tapi kalau dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadi satu perkara pada kita tu, maka tetap jadi. Habis. Kuasa menetapkan suatu sebab dengan musabab itu hanya tentu bagi Allah Ta'ala. Itu kuasa Tuhan. Tengok dalam cerita Nabi Ibrahim, api ni dia membakar, tapi walaupun membakar, Tuhan ambil sifat pada api itu, tak bakar Nabi Ibrahim. Kepadanya jualah aku berserah diri. Tengok, tak serupa waktu Nabi Yakub ni tadi, waktu Nabi Yusuf, dia nak lepaskan Nabi Yusuf dengan adik-adik dia yang lain, tapi dengan Bunyamin nak lepas ni, beringat sungguh. Berpegang sungguhlah Nabi Yakub kepada Allah Ta'ala, kecek-kecek kelik Tuhan, kecek-kecek kelik Tuhan. Dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Supaya kita nak berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Walamma dakhalu min haisu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu lazu ilmin lima allamnahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan tatkala mereka masuklah, bila dah pesan lagu tu, ayah pesan buatlah. Anak sebagai anak dia taat, ayah ke pesan lagu tu, buatlah, mungkin ada muslihatnya. Maka masuklah mereka kepada pintu gerbang Mesir yang tadi tu berpecah. Sebelum daripada sampai pada Mesir, berpecah mereka dan masuk kepada Nam tu tadi. Bila masuk, tidaklah
perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sedikit pun, tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yakub, sekadar royak sajalah. Ni nak tahu jadi ceritanya, dan sesungguhnya ia orang yang berilmu. Si Yakub ni Nabi Yakub ni orang berilmu. Setidak-tidaknya sebagai seorang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, dia adalah ilmu laduni. Kerana kami telah mengajarkan dia, Nabi Yakub, dengan perantaraan wahyu. Jadi Nabi kena adalah wahyunya. Orang tak ada wahyu bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi orang sampai wahyu ni dia dapat gelaran Nabi lagi Rasul. Supaya Nabi Yakub dia Nabi lagi Rasul. Terkadang-kadang hanya untuk diri, itu orang panggil Nabi saja. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Anak dia tahu tak? Anak dia pun tak tahu. Tapi muslihat ceritanya Yakub kepada anak dia tu, tak adalah nak menghuraikan segala-galanya, sekadar 10 anak dia masuk pada pintu yang berlainan. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Di sini dua cerita ni tadi sebenarnya ada selit cerita panjang lebar dalam kitab tafsir. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahawa kata adik-beradik dia mari pula, tapi kali ni mari bersama dengan Bunyamin. Maka apabila mereka masuk dengan 6 pintu tu tadi, masuk pada 6 pintu, maka bila kata masuk dalam Mesir, tahu dah kata adik-beradik mari, maka Nabi Yusuf telah buat persiapan untuk menerima tetamu khusus dia, tetamu khas dia. Maka bila mana masuk dalam istana Nabi Yusuf tadi, mahligai dia, masuk situ pun berpecek juga. Pada istana dia ada pintu banyak, masuk pecek juga, beringat-ringat. Bila masuk bersama-sama ramai berdepan dengan Nabi Yusuf, maka Yusuf tengok ada seorang lebih, iaitu Bunyamin. Bila kata bersama dengan Bunyamin tadi, tahulah ni Bunyamin adik kandung dia. Maka Yusuf pun cerita sama-sama dengan yang 10 orang tu tadi. Kemudian Nabi Yusuf buat jamu makan. Nabi Yusuf buat iaitu kena ada buat 5 hidangan. 6. Bila kata 5, 2, 10. Lepas tu ada lagi 6 hidangan. Maka Bunyamin duduk situ. Adakah Bunyamin nak masuk dengan yang 10 tadi tu? Mana kata bercampur dia 10, lepas tu masuk Bunyamin sore, campur. Muduk 2 orang ni dengan Bunyamin. Tak boleh Ni adik-beradik dia ni. Ni siapa ni? Iaitu Yusuf ni, aku benci. Yusuf aku tak kenal. Bunyamin betul juga tak kenal, tak berkenan dengan Bunyamin. Pasal apa? Mungkin juga kerana Bunyamin ni satu mek yang jangok, Bunyamin jangok. Pasal Yusuf jangok dah dulu, Bunyamin jangok jugalah, handsome juga. Demo ni yang lain ni mungkin tak molek lagi. Yusuf kerana dia ni dikasih sangat oleh Yakub, adik-beradik cemburu. Begitulah juga Bunyamin ni, rupa paras yang elok mungkin, maka nduk suku kita dua orang, satu ide, dua ide, 4, 5 ide, satu ide lagi duduk situ. Adik-beradik suruh Bunyamin duduk sore. Maka Bunyamin duduk sore, Yusuf tengok. Yusuf perhati tengok. Dia dah maka Yusuf telah bagi tahu semua ada dah orang panggil makan bergu. Sebab itu kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim, dia tidak akan makan, melainkan dia akan cari tetamu. Begitu baik luar rumah, mara ada orang, mari pergi makan di rumah aku bersama dengan aku. Itu sifat Nabi Ibrahim AS. Maka keturunan Nabi Ibrahim pun perangai dia seperti tu lah. Jadi supaya bila kata Bunyamin duduk sore, maka Nabi Yakub Yusuf bagi tahu semua ada gudah makan berpasangan, tapi ni Bunyamin tak ada, aku makan dengan dia. Yusuf nak masuk dengan Bunyamin tu. Cara dia masuk makan.
Bunyamin duk tiok. Bunyamin waktu tu remaja dah, tak ada kata halu pasal waktu Yusuf tu dia ambil adik-adik dia umur 14 tahun, 13-14 tahun. Nah, lepas tu ada riwayat kata Bunyamin tak lahir lagi, ada kata riwayat Bunyamin lahir dah. Mana kesenggir dia tu jauh. Nah, waktu dia jadi pemerintah pada Mesir ni umur dia dekat dengan 50 dah, Nabi Yusuf. Jadi yang Bunyamin ni dalam remaja, orang panggil werun. Jadi bila tengok Bunyamin duduk dia bersinar-sinar mata, air mata dah, ingat kata kalaulah abai aku ni ada, nescaya abai aku akan duduk sekali dengan aku. Tahu kata Bunyamin tubik lagu tu, Yusuf buat rekan yang kedua. Mana? Jadi selepas ni, lepas makan ni, puak-puakmu ni semua kami sediakan, iaitu ada bilik tempat tidur. Maka ada berapa? Ada ni juga. Maka sumaklah dua. Sore lagi Bunyamin juga. Tak apa, Bunyamin ni maka duduk sore. Dalam senyap-senyap Nabi Yusuf telah masuk dalam bilik Bunyamin dan ceritakan perihal bagaimana Bunyamin dulu. Story, orang panggil cerita. Mu ni sebenarnya bekno. Bunyamin bagi tahu kami ni sebenarnya 12 adik-beradik. Tapi seorang tu telah mati, dimakan oleh serigala. Nama dia Yusuf. Lepas tu bila cerita bagi-bagi, lepas tu ingat kata ayah kami Yakub rindu sangat. Bila sebut nama Yakub tu Yusuf jadi sedih. Bangun, kata akulah sebenarnya, iaitu Yusuf. Dan tatkala mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menetapkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-sama, sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Dia royak dalam bilik bersama dengan Bunyamin, dia dua orang. Lain tak tahu, dia masuk nyusuk-nyusuk. Royak kepada Bunyamin, akulah saudaramu sebenarnya. Bila kata saudara seorang tu kena makan dia oleh serigala, ayah duk tiok-tiok tak beradu-adu, bari-bari Yusuf sampai tak boleh sebab hati. Lepas tu royak selalu. Royak kana ana akhuka, aku adalah saudaramu, fala tabkhas. Janganlah kamu bimbang, akulah Yusuf, kama kanu ya'malun. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan kepada kakakmu, iaitu Yusuf, hakmu kata mati tu. Dia kata mula-mula kata iaitu nak jadikan aku ni sebagai Yusuf ni, nak jadikanlah aku ni sebagai abai akak, abang angkat. Bunyamin kata nak jadi abang angkat beanonyo, iaitu abai sungguh. Satu mak satu bapak, tapi tak ada dah. Ambil lah aku ni jadi saudara, tak boleh. Lepas tu barulah Yusuf mengaku kata dialah Yusuf yang sebenarnya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma azana muazzanun atatuhal airu innakum lasarikun. Bila dalam bilik sekali, duduk dalam bilik sekali tu, maka Yusuf telah bagi tahu pada Bunyamin. Kisah ni dia tak ada cerita dalam Quran, tak ada cerita, tapi dalam tafsir cerita, iaitu Yusuf telah bagi tahu kata, aku nak buat cerita, iaitu mu ni aku akan tinggalkan mu duduk Mesir, mu tak akan kelik sekali dengan puak tu. Bagaimana cara? Iaitu aku akan buat cerita, iaitu kata mu ni mencuri. Aku akan selitkan mangkuk ataupun cupak daripada emas, cupak kerajaan, ada mohon, ada cop, ada lambang bagi kerajaan yang digunakan untuk ambil gandum boh dalam bekas-bekas orang-orang yang mari minta gandum tu tadi. Tapi benda ni tadi, cupak ni tadi, cawe ni tadi, aku akan masukkan ke dalam bekas dalam kenderaan mu nak kelik. Tapi di situ nanti ada tentera yang akan mari ambil. Kamu pergi, baru kata kamu mencuri, tapi mu jangan takutlah. Itu helah saja. Nak ambil cerita kata mu ni boleh duduk sekali dengan aku. Cerita panjangnya kerana bila kata orang mencuri ni, dia kena hukum. Dan hukum bagi orang Mesir, dia ni siapa yang mencuri akan dibunuh.
Tapi kalau ikut hukuman orang-orang Palestin, Kanaan, iaitu siapa yang mencuri dia akan jadi hamba bagi orang yang dicuri. Jadi akhirnya Yusuf akan bagi tahu kata nak buat lagu mana. Belakang ni nanti akan cerita, iaitu bila kata Yusuf pergi Bunyamin, tanya pada kakak-kakak dia yang lainnya 10 orang tu tadi, nak buat lagu mana tentang Bunyamin ni tadi. Nak buat hukuman dari Mesir ke, nak hukuman daripada Palestin ataupun Kanaan tadi. Maka puak dia kata ambil hukum daripada Kanaan lah, iaitu jadi hamba. Jadi hamba. Maka Yusuf pun pergilah Bunyamin duduk dengan dia. Lepas tu buat helah cerita pula yang mana dia akan hantar ayah dia tadi kena mari, dengan cara yang mana Yusuf akan buat dongeng-dongengan, cerita-cerita, helah-helah supaya apa? Ayah, ibu dia dan semua adik-beradik dia akan mari kepada Mesir bersama dengan dia. Qalu wa aqbalu alaihim maza tafqidun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sambung pula minggu depan dalam kisah Nabi Yusuf, tak habis lagi dalam siri yang akan datang, insya-Allah.